Baik, kata Syekh Ibn Atta, wusuluka ila Allahi wusuluka ila al-ilmi bihi, wa illa fajalla rabbuna an yattasila bi syai'in aw yattasila bihi bi syai'in aw yattasila bihi syai'un. Saya rasa perkataan asalnya. Baik, maksudnya sampaimu kepada Allah itu ialah sampaimu kepada ilmu yakin atau ma'rifatmu yang sempurna terhadap Allah. Baik, apa yang Syekh Ibn Atta nak beritahu? InsyaAllah isu mengenai sampai kepada Allah, ini isu yang menjadi bahasan ilmu tasawuf. Persoalan siapa tak siapa ni, ini bahasan ilmu tasawuf. Usuluddin tak bahas benda ni. Usuluddin hanya membahaskan tentang sifat-sifat Allah. Tapi isu siapa kedok Allah Ta'ala ni, itu bahasan ilmu tasawuf. Jadi menjadi kelaziman dalam kitab-kitab tasawuf membahaskan perjalanan menuju kepada Allah dan sampai kepadanya. Apa artinya? Kalau kita faham dari segi makna bahasanya, kita akan mendapati pertemuan dengan akidah. Bila sebut sapa ni, ada tepatlah maksud sapa ni. Jadi kalau kita faham secara zahir makna perkataan sapa ni, tidak seperti menurut maksud ahli tasawuf, di sinilah tempat pertemuan dengan akidahnya. Sebab itu tasawuf dia ada istilah dia yang perlu dipahami baik-baik, dan dia ada ahlinya yang faham istilah dia. Jadi kalau kita tak mengaji baik-baik, sinilah tempat bertembung antara tasawuf dengan usuluddin. Padahal di antara tasawuf dan usuluddin ini tidak akan berlaku pertemuan, sebab tasawuf itu terbina di atas usuluddin. Tapi kerana tak faham istilah, berlakulah pertemuan. Jadi perkataan wusul ni sampai. Jadi kalau kita guna dari segi makna bahasanya tu, kita akan faham siapa ni ada tepatlah siapa tu. Jadi bila kita kaitkan dengan Allah, sampai kepada Allah, seolahnya Tuhan tu ada tepat situ sini. Kita pergi siapa situ. Dia akan memberi faham seperti itu. Itu adalah fahaman yang salah terhadap istilah wusul, sampai. Maksud sampai kepada Allah ni dia ada maksud yang tersendiri, iaitu sampai kepada mengenal Allah secara yang lebih sempurna. Jadi nak tahu siapa tak siapa ni, sejauh mana kesempurnaan makrifat yang diperolehi oleh seseorang terhadap Allah. Itulah ukuran dekat jauh, siapa kedok. Kadang-kadang berlaku juga, ini kita beritahu fenomena. Berlaku dalam masyarakat kita, terutamanya yang minat kepada ilmu-ilmu kerohanian ni lah. Kadang-kadang mengalami beberapa pengalaman yang agak aneh sikit. Kadang-kadang dia rasa dirinya hilang, masuk ke suatu alam yang bukan alam kenyataan zahir ni. Dia rasa, kadang-kadang dia rasa naik ke langit. Kadang-kadang pengalaman berlaku ini, berlaku. Saya tak nafikan ni berlaku. Spiritual experience ni, pengalaman kerohanian ni. Kadang-kadang dia rasa dia masuk dalam bumi, kadang-kadang dalam tanah masuk ke dalam. Dia rasa pengalaman, dan itu bukan mimpi, satu pengalaman kerohanian dia. Kadang-kadang dia rasa dia sampai ke satu tempat lapang yang luas macam-macam. Nak beritahu, semua itu kalau dialami, itu bukan bermaksud sampai. Bukan bermaksud sampai seperti yang dikehendaki dalam tasawuf. Kalau yang menganggap sampai, ya sampai, tapi sampai daripada dunia ke dunia juga. Dari dunia ke dunia juga. Di sinilah tempat tertipunya sebahagian orang kita. Dia rasa dia pergi jauh, orang-orang dia naik ke langit macam-macam. Oh, siapa dah? Rupanya belayar dari dunia sampai ke dunia juga. Maka istilah sampai itu akan diterangkan oleh Syekh Ibn Atta, iaitu secara mudahnya sampai ini iaitu apabila manusia memperoleh makrifat yang sempurna terhadap Allah, iaitu digambarkan dengan ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin.
Baik. Jadi sekarang Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan kita kepada hakikat ini. Saya sebut tadi itu kerana berlaku dalam pengalaman ahli masyarakat, dan ini bukan sekarang, bahkan sudah berlaku sejak zaman-zaman terdahulu lagi. Al-Imam Junaid berlaku di antara pengalaman pernah berlaku dalam kalangan murid dia sendiri. Murid dia ni bila beramal, beribadah, berzikir, kemudian bermuraqabah, kadang-kadang ada di antara mereka itu mengalami pengalaman tu. Maka di antara pengalamannya pernah terjadi, salah seorang murid Imam Junaid ini tengah-tengah dia buat ibadah, berzikir, dia rasa macam dia naik ke langit. Dan dianggap itu sebagai satu keistimewaan. Dia rasa satu keistimewaan. Tapi pengalaman ini dapat dikesang oleh guru dia, Junaid ini. Tak apa sihat ni. Lepas tu saya kata tadi, daripada dunia ke dunia juga. Tapi dia rasa dia mengalami satu pengalaman yang sangat aneh, yang sangat satu keistimewaan lah. Akhir sekali Junaid pergi ke rumah dia. Pergi ke rumah dia. Allah Ta'ala beri kelebihan pada Junaid ini dengan cara firasah dia tu, dia pergi ke Junaid, ke rumah dia, dia beritahu. Dia kata, sekiranya kamu mengalami lagi pengalaman seperti ini, maka ucaplah la haula wala quwata illa billah. Ucaplah itu. Tapi si murid ini mungkin sudah termakan dengan pengalaman itu. Dia rasa dia sudah memperoleh keistimewaan, hampir-hampir tidak dipercayai kata gurunya. Dia tak percaya tu. Dia rasa dia sudah istimewa, berlaku dalam pengalaman. Maka berlakulah pengalaman ini pada kali-kali selanjutnya. Tapi bila dia rasa dia naik ke tempat yang tinggi, kekeliruan ni berlakulah. Tapi dia teringat juga sikit pesan guru dia kata baik juga kalau dia cuba. Lalu dia mengucapkan apa yang diajar oleh guru dia. Kalau mengalami pengalaman, sebutlah, ucaplah la haula wala quwata illa billah. Dan dia mengucapnya. Lalu apa yang berlaku? Dia sedar tak sedar, duduk dalam jambang. Sedar tak sedar, duduk dalam jambang. Baik, kalau hikmat malam ini mungkin agak tidak berkait sangat dengan orang ramai lah. Mungkin pada kelompok-kelompok tertentu. Tapi saya sebut juga ini sebab fenomena yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga sebahagiannya itu berbangga-bangga dengan pengalaman seperti ini. Bahkan menganggap orang-orang yang beribadah dan tidak mengalami pengalaman seperti ini dianggap sebagai dak ke mana. Rupanya sedang tertipu, sedang terpedaya, kena lebong. Kerana maksud sampai di sini, insya-Allah yang akan dijelaskan pada huraian kalam hikmat selanjutnya.